Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam membicarakan satu perkara yang tak habis-habis persoalannya, yang hendak kita bicarakan pada malam yang berbahagia ini. Orang Bunian, adakah ianya dari makhluk jenis jin? Satu persoalan. Saya mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 surah Ar-Rahman. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Sadaqallahul azim. Ayat 14 dan ayat 15 surah Ar-Rahman, Allah berfirman yang artinya, Allah jugalah yang telah menjadikan manusia itu berasal daripada tanah liat, seperti tanah yang dijadikan tembikar. Seperti tanah liat yang dijadikan tembikar. Tanah liat yang dibakar untuk dijadikan tembikar. Itulah asal kejadian manusia daripada tanah liat, yang mana tanah liat itulah dijadikan satu bahan alatan manusia, iaitu tembikar. Dan Allah jugalah yang telah menjadikan jin-jin itu daripada nyalaan api yang marak menyala, juga disebut lidah api, kerana api yang marak menyala itu tidak mampu dilihat oleh manusia. Kemuncak nyalaan marakkan api itu, maka disebut lidah api. Dan Allah jugalah yang telah menjadikan jin-jin itu daripada nyalaan api yang marak menyala, iaitu lidah api. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat 14 dan ayat 15 surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan kepada kita dua jenis makhluk, manusia dan jin. Di mana kedua-dua jenis makhluk ini, manusia dan jin, dikenali dengan nama As-Siqalani. Kedua-dua makhluk yang diberati, yakni menanggung kewajipan hukum syarak. Maka ada di situ pembalasan nanti di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka Allah mulakan dulu dengan ayat 14 surah Ar-Rahman. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Ta'ala bentangkan asal kejadian manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat 15, wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah bentangkan pula kepada kita asal kejadian jin. Maka di situ adanya al-faslu wal farqu
ada di situ perbezaan yang ketara antara dua makhluk. Walaupun kedua-dua ini bersaing, yakni kedua-dua makhluk ini diberati hukum syarak di muka bumi, manusia dan jin, tetapi dari zatnya amat berbeza sama sekali. Kerana asal kejadian manusia itu daripada jenis tanah, manakala asal kejadian jin itu daripada jenis api. Tanah bukan sebarang tanah. Tanah yang banyak memberi manfaat. Tanah yang memberi manfaat ketika basah. Tanah yang terus memberi manfaat ketika kering. Tanah yang terus memberi manfaat ketika sejuk. Tanah yang terus mendatangkan manfaat ketika apa yang disebut membeku. Sama ada ketika sejuk, ketika panas, ketika lembap, ketika kering, tanah itu terus bermanfaat. Itulah dia nilai manusia. Semakin dibakar, semakin teguh dan kukuh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kal fakhar. Allah jadikan manusia itu daripada tanah liat. Bukan sebarang tanah. Tanah untuk dijadikan tembikan. Dibakar, makin teguh dan kukuh. Ya, tak dibakar, dibiarkan lembab dan berair, ianya memberi nilai tumbuh, tambah, kembang dan subur. Itulah dia nilai tanah. Manakala nilai yang ada pada api merupakan asal kejadian jin. Api yang tak mampu dilihat oleh mata kasar manusia. Sebab itu disebut marijim minnar. Marakkan nyalaan api, iaitu lidah api. Lidah api itu di bahagian atas api. Dengan kata lain, haba. Api yang menyala, bahagian paling atas nyalaannya itu adalah paling panas. Di situlah haba panas. Jadi kita tak nampak haba. Kita hanya merasai faham kepanasan haba. Ada nilai yang perlu difahami. Dengan kata lain, jin ada keistimewaan, kelebihan, keutamaan. Mimarijim minna. Manusia ada keistimewaan. Manusia ada kelebihan. Manusia ada keutamaan. Min salsaling kal fakhar. Setelah saya jelaskan perkara itu, sebelum kita nak dapatkan berhubung tentang siapa sebenarnya orang bumian, perlu memahami dulu dua istilah, manusia dan jin. Baik, maka tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Athiqalain, dua makhluk yang menanggung kewajipan hukum syarak, diberati dengan hukum syarak, hanya dua jenis makhluk, manusia dan jin. Begitu juga sama ada jenis manusia, titihan manusia, keturunan manusia, kelompok manusia. Begitu juga jenis jin, sama ada titihan jin, keturunan jin, kelompok jin. Maka melibatkan dua jenis makhluk. Baiklah, saya tak perlu jelaskan soal al-bashariyah, nilai-nilai kemanusiaan. Yang mendengar pun manusia.
sudah pasti ketahui lebih lanjut. Yang saya nak tekankan di sini, nilai-nilai jin itu sendiri. Kalimah jin yang disebut dalam Al-Quran, yang saya nyatakan tadi, ayat 15 surah Ar-Rahman. Jin, kalimah Arab, membawa arti tertutup, tersembunyi, tidak kelihatan. Tertutup, tersembunyi, tidak kelihatan. Itu asal makna daripada kalimah jin. Baik, ada 3 kalimah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Ya, kita sering dengar ketokohan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sewaktu saya belajar dulu, apabila tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman almarhum, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, Tuan Guru Haji Saleh, Tuan Guru Haji Hashim, membacakan satu kitab tafsir yang disebut Al-Jalalain. Ada 2 tokoh ulama tersohor, iaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik, yang kita nak bicarakan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang daripada pengarang kitab tafsir Al-Jalalain yang muktabar, wafat pada tahun 911 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan 3 kalimah yang sedia maklum. Kalimah jin, pertama, kalimah janin, dan kalimah jannah. Kalimah jin, makhluk yang kita bicarakan. Kalimah janin, maknanya sebelum kelahiran, sebagai bayi, maka berada di rahim ibu, janin. Dan satu lagi kalimah jannah, iaitu janji Allah untuk kekasih-kekasihnya bagi meneruskan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Ketiga-tiga kalimah ini membawa maksud yang sama, iaitu tidak kelihatan. Kita tak dapat melihat jin. Kita tak dapat melihat janin. Ya, lainlah kita pergi hospital pakar, digunakan teropong scan. Begitu juga kita dengan mata kasar tak dapat melihat jannah, iaitu syurga. Mata kasar manusia tak dapat melihat jin, janin, jannah, iaitu syurga. Maka istilah jin, janin, jannah, ketiga-tiga istilah ini tertutup daripada penglihatan mata kasar manusia, tersembunyi daripada mata kasar manusia, tertutup, tersembunyi, sama sekali tidak kelihatan. Baik, setelah memahami perkara itu, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kita kena merujuk kepada bahasa Arab itu sendiri, bahasa Al-Quran. Setelah kita kemukakan tadi ayat 15 surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Al-adatu muhakkamatun, adat dijadikan hukum. Adat dalam bangsa Arab, bangsa yang tertua di muka bumi, bangsa Arab. Selepas
bangsa Yahudi Bani Israel. Baik. Masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam. Dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Orang Arab apabila menyebut jin, maka itu adalah kalimah umum. Dalam bahasa Melayu kita kata nama am. Nama am. Akan tetapi apabila jin itu dia menduduki di suatu tempat, maka orang Arab akan menyebut nama jin itu Amir, isim fa'il. Ain, alif, mim, ra. Amir. Bila ramai sekampung disebut Ummar. Maka ada di situ jin-jin dalam kelompok dan masyarakat etnik, begitu juga dalam komuniti yang begitu ramai, dia menduduki di sebuah rumah. Maka disebut Ammaron Buyut, juga Ummaron Buyut. Penghuni-penghuni rumah yang tidak dikenali dan tidak kelihatan, tapi ada. Sekiranya dia menduduki masjid, disebut Amirul Masjid ataupun Ummarul Masjid. Penghuni, pengimarah masjid. Apabila masjid tak diimarahkan oleh manusia, maka jin-jin itu yang mengimarahkan. Baik. Apabila jin itu mendiami gunung, maka disebut Ummaral Jibal, penghuni-penghuni gunung. Apabila dia berada di suatu lembah, ataupun di suatu permatang, disebut sebagai Ammar ataupun Ummarus Syu'ub. Baik. Menjelaskan kepada kita. Apabila jin-jin itu dia suka bermain dengan kanak-kanak. Dia suka bermain dengan kanak-kanak. Dengan kata lain, ngusik. Bayi-bayi yang baru lahir, bayi-bayi yang belum lagi sampai usia 2 tahun. Ataupun kanak-kanak yang belum boleh melompat. Dia belum boleh melompat, dia boleh berjalan. Jalan dah boleh, bertati-tati. Tapi dia tak pandai melompat lagi. Maka jin itu dalam bahasa Arab diberi nama arwah. Arwah. Kadang-kadang kita lihat bayi itu, dia ketawa. Kita pun hairan. Masa anak saya kecil-kecil tu, tiba-tiba dia ketawa-ketawa je. Dia baru umur 4 bulan. Dia ketawa-ketawa. Kita pun ketawa-ketawa. Dia bukan ketawakan kita. Ada pemain dia. Ada pendamping dia. Yang orang Arab zaman berzaman sebut Al-Arwah. Al-Arwah. Tapi kalau ada jin yang jahat, dia mengusik dan cuba mencederakan panca indera bayi dan kanak-kanak, penglihatan, pendengaran. Itu dia menangis tu. Itu yang kena sawan tarik. Sawan tangis. Itu yang kembung tu. Kembung perutnya. Maka disebut sebagai Ummu Sibyan. Dia mengambil tugas ibu kepada si kanak-kanak ni pula. Ibu manusia tu dah sedia ada. Sibuk sangat agaknya. Jadi orang gajinya itu Ummu Sibyan atau jin yang jahat yang mengusik, boleh mencederakan panca indera bayi dan kanak-kanak. Baiklah, apabila jin itu dia sentiasa berdamping dengan manusia, maka bangsa Arab zaman berzaman menyebut qari, yang Allah Ta'ala
sebut dalam Al-Quran. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Fasa'a qarin. Maka itu namanya pendamping. Pendua pendamping kepada manusia. Jadi kalau kita kata Umar tu penunggu. Penunggu rumah, penunggu gunung. Tu penunggu. Jadi kalau kita kata kawan-kawan kepada si kanak-kanak tu dia pengusik. Tu disebut al-arwah. Kiranya dia berdamping tu disebut qarin. Baik, begitu juga bangsa Arab zaman berzaman. Tak tahulah bangsa Arab masa kini mungkin dah tak menggunakan lagi istilah itu. Saya tak boleh bagi jaminan, maknanya ini adalah hasil pemerhatian yang dibuat oleh Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik, apabila jin itu menggoda manusia, melalaikan manusia, menghayalkan manusia, menyesatkan manusia, maka disebut syaitan. Pelampau. Dalam bahasa Melayunya begitu. Pelampau. Penunggu, pengusik, lepas tu pendamping, pelampau. Melampaui batas syaitan. Kerana dia menjadi perosak kepada manusia. Dia maknanya menyesatkan manusia, menggoda ke arah kejahatan, maka disebut syaitan. Apabila jin itu cuba membunuh manusia, mencederakan panca indera yang 5 dan cuba membunuh manusia, maka jin itu disebut ifrit. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan pada malam Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Al-Hakim. Rasulullah melihat ifritum minal jin. Ifrit daripada jenis jin. Jadi ifrit tu apa? Dia jin. Jin yang jahat, berniat jahat untuk mencederakan manusia dan membunuh manusia. Maka dengan kata lain, jin yang cuba menyihir manusia, itu namanya ifrit. Ifrit. Pembunuh kepada manusia. Wal'iyadzubillah. Maka istilah-istilah yang saya telah sebutkan tadi merupakan maknanya keterangan daripada Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Setelah kita memahami perkara itu, kita dah faham pertamanya nilai pada makna jin itu. Nilainya apa? Tidak kelihatan, tersembunyi. Tidak kelihatan, tak mampu dilihat, tersembunyi. Begitu juga tertutup. Ini berarti apabila dia kelihatan, dia bukan lagi disebut jin. Sebut jin ni sama ada jin, janin, janah, tertutup. Tidak kelihatan. Baiklah. Kemudian kita dah faham dari segi al-ma'al, dapatan perolehan daripada jin. Kalau dapatan perolehan, tengok kepada maknanya apa kelakuannya. Sama ada dia penunggu rumah, umarul buyut, penunggu gunung, penunggu masjid, pendamping, qarin, ya. Ataupun dia ni memang maknanya penyesat, perosak manusia, syaitan, ataupun dia memang nak pembunuh kepada manusia, ifrit. Baik, baru kita
bahaskan pula. Bunian tu apa? Bunian istilah bahasa Melayu. Sekiranya kita merujuk Kamus Dewan yang dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bunian bererti orang halus yang tinggal di hutan. Itu yang dicatat dalam Kamus Dewan. Orang halus, yakni yang manusia, orang dikata orang, yang tak dapat dilihat. Sebab itu disebut orang halus. Mata kasar tak dapat melihat. Mata manusia ni kasar. Dapat melihat benda yang kasar saja. Mata manusia hanya dapat melihat benda yang berjirim, yang berjirim. Maknanya ada rupa dan ada bentuk. Adapun berjisim yang halus, mata manusia tak mampu melihat. Baik. Orang bunian dijelaskan dalam Kamus Dewan orang halus yang tinggal di hutan. Saya enggan memberi apa-apa komen, tapi begitulah yang dinyatakan. Baik. Dalam beberapa istilah lagi, kalau masyarakat Indonesia, kawan-kawan saya dulu ketika belajar di Mekah, jadi apabila kita bertanya tentang orang bunian, apabila kita bertanya tentang orang bunian, mereka menyatakan bunian tu adalah bahasa Indonesia yang membawa erti orang yang tidak kelihatan. Maka kita pun bertanya, saya bertanya dengan kawan saya, manusia ke? Oranglah manusia lah, tapi tak dapat dilihat. Apapun setelah kita dapat memahami makhluk yang tak dapat dilihat oleh mata kasar dirangkumkan dalam istilah jin. Jin, janin, jannah. Maka secara mudah kita menyatakan orang bunian ini daripada jenis jin. Kenapa? Baik, Kamus Dewan menjelaskan orang halus yang tak dapat dilihat, tertutup. Sudah pasti jenis jin. Begitu juga dalam masyarakat Indonesia membawa erti bunian itu orang yang tak dapat dilihat. Ya, hidup di penempatan yang sama. Baiklah. Untuk menjelaskan lagi kedudukan ini, maka kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-27 surah Al-A'raf. Saya ambil potongan daripada ayat 27 surah Al-A'raf. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Innahu, bahwasanya syaitan, jin-jin itu, yaraku, syaitan dan jin-jin itu sememangnya dapat melihat kamu. Wa qabiluhu, begitu juga kabilah-kabilah, etnik jin dan syaitan. Begitu juga masyarakat, kelompok masyarakat jin dan syaitan itu yaraku, dapat melihat kamu. Min haitsu la tarawnahu, sekira-kira kamu yang tidak dapat melihat mereka itu. Allah perakukan pada ayat 27 surah Al-A'raf betapa kelompok masyarakat etnik jin ini dapat melihat manusia. Berbeza dengan manusia.
tidak dapat melihat mereka itu. Perakuan Allah pada ayat 27. Malah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan bahawa apabila Allah melaknat iblis, Allah Ta'ala melaknat iblis, maka Allah keluarkan iblis daripada syurga dan turunkan darjat iblis daripada namanya Azazil yang hebat kepada yang terendah. Iblis itu maknanya yang rendah. Maka diturunkan ke muka bumi. Iblis merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Azazil merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia telah dilaknat dan dia diturunkan darjat, dikeluarkan daripada kedudukan singgah sana yang mulia syurga kepada serendah-rendah kedudukan di muka bumi. Maka dia merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala 4 perkara. Allah terima. Perkara pertama, dia dapat melihat manusia. Allah terima. Perkara yang kedua, manusia tak dapat melihat dirinya. Dengan kata lain, dia melihat, akan tetapi dia tak mampu dilihat. Wah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang hebat ni orang yang tak kelihatan. Kalau dia tu kelihatan, dia dah tak hebat kerana kita dah nampak kelibat dia. Kita tahu dia berada di mana. Kita mampu memerangkap dia. Mudah. Tapi kalau dia tak kelihatan, nak perangkap macam mana? Nak buat macam mana? Nak tangkap lagu mana? Maka iblis rayu kepada Allah 4 perkara agar dia mampu melihat, dan yang kedua, manusia tak mampu melihat dia. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain tak mampu melihat dia. Baik. Yang ketiga, dia rayu kepada Allah still young. Dia nak dia sentiasa muda. Kalaupun dia sudah tua dengan usia ribuan tahun, tetapi dia dikembalikan seperti usia muda. Itu permintaan yang maknanya dipohon. Begitu juga yang keempat, dia rayu, maknanya dia diberi kelebihan dan keistimewaan. Dia ada kelebihan, dia ada keistimewaan. Janganlah lucut jawatan dia, lucut semua, tak ada apa tinggal. Setakat jadi imam Syekhul Iskandar je. Habis semua tahu dia tak ada. Jadi iblis ni dia pohon. Janganlah sampai kelebihan apa pun tak ada. Bagilah dia kelebihan. Bagilah dia keistimewaan. Baik, tu cerita. Maka begitulah nilai jin. Jin itu dia dapat melihat manusia, akan tetapi dia tak mampu dilihat. Dan dia ada kelebihan, dia ada keistimewaan pada asal kejadian dia. Dan begitulah jin. Ni iblis lain, ni jin. Dia mohon juga istilahnya umur yang panjang. Sebab itu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Sebelum Allah Ta'ala jadikan baginda Adam alaihissalam, Allah Ta'ala telah menjadikan jin 2000 tahun lebih awal. Al-Faid, 2000 tahun lebih awal. Satu riwayat lah. 2000 tahun lebih awal. Dengan kata lain, jin lebih awal mendiami dan menjalani kehidupan di muka bumi. Berbanding dengan manusia itu sendiri. Baiklah,
Setelah menjelaskan perkara itu, kita berbalik kepada siapa itu orang bunian. Setelah kita memahami bahawa orang bunian itu orang halus, yang mata kasar tak mampu melihat, tersembunyi, tertutup, maka dia dikategorikan di kalangan jenis jin. Itulah yang mudah, jenis jin. Jadi tinggal lagi kita perlu memahami bahawa Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengemukakan satu riwayat menyatakan bahawa nisbah manusia dengan jin ni, kalau manusia 1, jin itu 10. Kalau manusia tu dia ada, PBB ada berapa bangsa? PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baik, kalau dekat dunia ni kita kata ada 600 bangsa, maka jin itu 600 darab 10. Maknanya ada 6,000 bangsa. Maka nisbah manusia ni 1, jin tu 10. Sama bilangannya, begitu juga kelompoknya, bangsanya, bahasanya, kita nak nyatakan di sini. Baik, dengan kata lain, bilangan jin lebih ramai, kelompok lebih ramai, etnik lebih ramai. Satu manusia nisbah dengan 10 jin. Baik, setelah menjelaskan hal itu, barulah kita melihat apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil riwayat daripada Imam Abi Ad-Darda. Hadis ini hadis dhaif, pun begitu dari segi tariknya hadis ini masyhur. Dari Abi Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-jinna salasata asnafin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jin itu terdiri daripada 3 kelompok. 3 kelompok. Simpun hayatun wa aqaribun wa hasyashul ard. Kelompok pertama rupa bentuknya seperti ular, rupa bentuknya seperti kalajengking, rupa bentuknya seperti serangga yang merayap di permukaan bumi, serangga yang melata di permukaan bumi. Jadi bukan bererti bahawa jin itu adalah bersamaan dengan kalajengking. Bukanlah berarti jin itu bersamaan dengan ular, tak. Tetapi rupa bentuknya, rupa tasawur, bentuk tasyakul. Sinfun hayatun wa aqaribun wa hasyashul ard. Maka kelompok pertama, jin itu daripada jenis-jenis makhluk seperti ular. Ular, maknanya dia tak ada kaki. Dia tak ada kaki. Badan aja. Tapi dia mampu mendamparkan badannya itu. Pantas bergerak di permukaan bumi. Manakala termasuk juga di situ seperti rupa bentuknya, peranannya seperti aqarib, kalajengking.
Kala jengking ni hebatnya tang kaki itu. Banyak kaki dia. Merayap. Banyak kaki dia merayap. Kalau tadi ular dia tak ada kaki. Kehebatan dia tu pada kulitnya. Kulitnya dan sisiknya. Kali ini kala jengking. Kala jengking hebatnya tu pada kaki-kaki. Dia bukan dua kaki. Dia banyak kaki. Dan setiap kaki tu ada keistimewaan tertentu. Melata. Merayap. Dan yang ketiga, terlalu banyak kakinya. Seperti lipat. Dia seperti lipat. Baik. Itu gambaran yang Rasulullah SAW sabdakan. Malah lebih banyak lagi. Itu gambaran. Kelompok kedua, jenis jin ini, wasimfun karih fil hawa. Boleh diumpamakan seperti angin yang berada di udara. Wah. Ada hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, wasimfun lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa. Satu kelompok memiliki jin, dia memiliki kepak sayap. Tak sama dengan kepak Asia. Kepak sayapnya seperti kepak sayap burung yang boleh terbang bebas di udara. Kalau Asia nak landing, dia mesti ada landasan. Luar landasan habis. Burung senang. Di mana pun dia boleh menuruni. Begitulah maknanya jin jenis begitu. Ada kepak, ada sayap, terbang bebas di udara. Dan jin ini seperti angin. Seperti angin. Wah. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga, wasimfun kabani Adam. Satu kelompok lagi sama, serupa dengan anak Adam. Manusia. Berjalan. Boleh manjat. Macam manusia. Berlari. Wah. Baik. Kesemuanya itu, jin jenis apa pun. Jin berkepak, bersayap. Jin yang seperti angin. Jin yang seperti ular, kala jengking, lipan. Semuanya itu akan menerima hisab. Alaihimul hisab wal iqam. Dan akan menerima balasan. Kerana jin itu termasuk daripada as-siqalain. Berdasarkan hadis wa Imam Ad-Darda ini, maka menjelaskan bahawa orang bunian itu, yang kita kata orang bunian itu sebagaimana hadis yang Rasulullah sebut, kabani Adam, seperti anak Adam, macam manusia berjalan. Tinggal lagi dikupas dan dijelas oleh Imam Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Asy-Syafi'i bertegas bahawa haram manusia mengahwini jin. Imam Asy-Syafi'i bertegas. Dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan lagi, sesiapa yang mendakwa dia bersahabat dengan jin, maka dia tak boleh diterima saksinya. Saksi apa pun tak boleh. Saksi nikah pun tak boleh. Bila dia mendakwa dia bersahabat dengan jin. Wah, Imam Asy-Syafi'i. Kerana Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahawa tidak sekufu, tidak sepadan perbezaan yang amat ketara antara dua makhluk, walaupun kedua-duanya bersaing dalam menanggung kewajipan hukum syarak. Ya, dan Imam Syafi'i pada hayatnya sememangnya menyatakan bahawa mereka yang berfahaman Mu'tazilah begitu terbuka terhadap jin. Oh begitu, kata Imam Asy-Syafi'i.
Mereka yang berfahaman Mu'tazilah terbuka dengan jin. Dengan kata lain, boleh berkahwin, boleh berkawan, kahwin, kawan, berkomunikasi. WhatsApp tak tahulah teman, tak ada. Dengan jin. Minta tolong jin. Itu sah, dia berfahaman Mu'tazilah. Bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sememangnya dilarang, kata Imam Asy-Syafi'i. Wafat pada tahun 204 Hijrah. Datanglah hukum, maknanya haram. Haram menggunakan ilmu sihir. Kerana sihir itu adalah amalan jin. Baiklah. Kemudian menjelaskan kedudukan ini, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah mengemukakan dalam kitab tafsirnya Al-Jalalain yang menghuraikan dan menyempurnakan lagi apa yang telah ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Apabila kita membaca Al-Quran, kita menjumpai kalimah syaitan, itu merujuk kepada jin kafir. Apabila kita membaca Al-Quran, kita menjumpai kalimah jin, itu merujuk kepada jin Islam. Jadi jelas daripada keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalimah syaitan itu dikhususkan untuk jin kafir, manakala kalimah jin itu dikhususkan untuk jin Islam, jin yang beragama Islam. Setelah kita memahami perkara itu, kita berbalik kepada persoalan bunian. Cerita jin ni panjang. Waktu saya belajar dulu, belajar pondok aja. Waktu itu saya belajar di pondok Kro. Jadi tuan guru saya dengan panggilan manjanya Pak T, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman almarhum. Dia kata, Hanafiah Ramadan ni balik. Johor tak? Saya kata tak balik. Raya sinilah. Raya sini. Maka dia kata, cari kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Dan kitab itu bersamaan dengan kitab, disekalikan dengan kitab Hayatul Haywanul Kubra yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi, dah wafat 800 tahun yang lalu. Maka dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra 800 tahun yang lalu, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi sudah menjelaskan kedudukan jin ini. Baiklah, maka untuk melanjutkan perbicaraan, kita dah nampak orang bunian itu daripada kelompok, daripada jenis jin. Jelas. Pun begitu, ada beberapa pendapat yang tidak masyhur dan mungkin menjadi kontroversi. Apabila dalam beberapa kuliah yang pernah saya jelaskan, dan kuliah itu di YouTube kan, jadi saya mengemukakan pendapat yang tidak masyhur. Yalah, dalam pengajian ni, apabila kita mengajar ke, kita mesti ada fanul ilmi, kesenian ilmu. Maka kita amanah dengan ilmu, kita akan kemukakan pendapat yang masyhur begini. Bunian itu dari kelompok etnik jenis jin. Pendapat yang tidak masyhur menyatakan bahawa bunian itu berbeza sedikit daripada kelompok jin. Kenapa? Hujah. Perkara ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Uthman Al-Khawbawi dalam kitabnya Durratun Nasir. Asy-Syaikh Uthman wafat pada tahun 1232 Hijrah.
Maaf, 1223 Hijrah. Ini cerita 200 tahun yang lalu. Ada sebuah kitab namanya Durratun Nasihin, karangan Asy-Syaikh Uthman. Kalau kita belajar pondok, memang Tok Guru akan baca kitab itu. Pondok mana pun yang saya belajar, Tok Guru akan baca kitab Durratun Nasihin. Ada dikemukakan di situ hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis yang tidak dapat dikenal pasti asalnya, yang dituduh sebagai maudhu' terpulang. Tapi kitab Durratun Nasihin ini pengajian pondok. Asy-Syaikh Uthman Al-Khawbawi wafat pada tahun 1223 Hijrah. Kitab yang dah berusia 200 tahun yang lalu. Di situ Asy-Syaikh Uthman mengemukakan satu pendapat lontaran idea apabila ada di kalangan ulama as-salafus salih yang menyatakan bahawa orang bunian itu sebenarnya manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doa dia agar dia tidak dilihat. Macam iblis, kan dia berdoa pada Allah, dia merayu pada Allah agar dia dapat melihat dan dia dapat melihat dan dia tidak kelihatan. Dia dapat melihat orang tapi orang tak boleh melihat dia. Jadi inilah yang berlaku kepada satu bangsa Yahudi Bani Israel di zaman baginda Isa alaihissalam. Apabila baginda Isa alaihissalam diangkat naik ke langit, maka golongan yang disebut rahbaniyah, mereka yang menyibukkan diri dengan memperbanyakkan ibadah, mereka cuba melarikan diri daripada kelompok masyarakat yang terlalu jauh daripada amalan agama. Malah mereka ini diganggu-gugat oleh golongan-golongan jahat, golongan rahbaniyah dari bangsa Yahudi Bani Israel. Ceritanya pada malam Rasulullah diisrakan. Pada malam Rasulullah diisrakan. Sebelum Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, tiba-tiba Rasulullah melihat baina ana, Rasulullah menyatakan lailata usriya bi, pada malam aku diisrakan. Faizan, maka tiba-tiba aku melihat satu kelompok manusia yang berada di kawasan pergunungan. Jadi kalau pegunungan tu, kalau ada di situ tanah rata, di kawasan gunung tanah tinggi, kita sebut genting. Ini bukan genting Highland di Pahang. Ini perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Al-Masjid Al-Aqsa. Nak sampai dah. Tiba-tiba Rasulullah melalui satu kawasan pergunungan. Maka antara pergunungan tu ada tanah tinggi yang disebut genting. Rasulullah melihat ada kelompok manusia berpakaian serba putih. Apabila Rasulullah benar-benar berada di atas mereka, Rasulullah kedengaran suara mereka. Alhamdulillahillazi arana wajhaka ya Muhammad. Terkejut Rasulullah. Maka Rasulullah tanya dengan Jibril, man haula ya Jibril? Ni siapa ni Jibril? Man haula ya Jibril? Siapa ni Jibril? Baiklah. Maka Jibril menyatakan, inzil ya Muhammad, inzil ya Muhammad. Turun sekejap. Turun. Maka Rasulullah turun aja. Semua mereka itu berpakaian serba putih, gembira dan berdoa. Alhamdulillahillazi arana wajhaka ya Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kami akan wajah dikau yang mulia wahai Muhammad. Rasulullah terus bertanya,
Man antum? Kamu ni siapa? Salah seorang daripada ketua mereka menyatakan, haula min Bani Israel. Kami ini daripada kelompok Bani Israel. Kaifa halukum? Apa kelakuan kamu ni sebenarnya? Maka ketua mereka menyatakan, kami telah diancam oleh kelompok kami yang jahat setelah baginda Isa alaihissalam diangkat naik ke langit. Dan kami berzikrullah sepanjang hari. Kami berdoa ketika kami dikepung dan kami hampir mati kebuluran. Kami terus berdoa dan berzikrullah. Satu goncangan kuat gempa bumi menyebabkan kami terjerlus ke bawah bumi. Rupa-rupanya Allah selamatkan kami. Allah pelihara kami daripada kepungan yang bakal meragut nyawa kami. Kami berada di bawah bumi selama 40 hari. Kemudian kami dikeluarkan dan kami diletakkan di genting ini antara dua pergunungan. Dan kami berdoa kepada Allah agar manusia tidak dapat melihat kami. Kami dah tak percaya dengan siapa lagi. Yalah, zaman tu siapa lagi boleh dipercayai? Kini apatah lagi. Jadi tak percaya pada siapa, baik janganlah manusia dapat lihat kami. Biar kami terus beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengajarkan hukum syarak kepada mereka tentang kewajipan hukum syarak kepada mereka. Jadi kelompok ini terus berada, beranak cucu di penempatan sudah ribuan tahun, tetapi kelakuannya tetap tidak kelihatan, tak dapat dilihat. Tak dapat dilihat. Kalau kita lihat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, sekarang ni dah 1442 Hijrah. Maknanya dah 1400 tahun. 1400 tahun tu kelompok tu berkembang. Tinggal lagi dia tak maju macam kita lah. Manusia ni kerana perkembangannya, persaingannya, maka kelebihan bermasyarakat ni, perkembangan kemajuan tu lebih bertamadun. Tapi yang dia ni dalam kelompok dia je lah. Mungkin dia masih lagi menggunakan kereta KE30. Kita dah tak pakai KE30. Kita dah pakai lebih hebat daripada itu. Dia masih lagi guna KE20, KE30. Dia tetap ketinggalan dengan kita kerana kelompok dia. Istilahnya begitu. Dia manusia. Tinggal lagi tak kelihatan. Ini lontaran idea satu pendapat, satu pandangan. Yang disebut sebagai golongan Rahbaniyah yang Allah firmankan pada ayat 27 surah Al-Hadid. Wa rahbaniyatani betada'uha ma katabnaha alaihim illa betira'a ridwanillah. Ila akhir ayat, sadaqallahul azim. Golongan Rahbaniyah Bani Israel. Golongan ini mengada-adakan amalan yang tidak pernah diwajibkan atas mereka. Sibuk berzikrullah. Mereka juga enggan berkahwin. Mata-mata beribadah. Apa yang dilakukan atas mereka itu, melainkan mereka itu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut tentang kelompok Rahbaniyah yang mana mereka lebih menumpukan ibadat, mereka tinggalkan tanggungjawab yang lain. Baik itu persoalan kelompok itu. Maka ada pendapat pandangan apabila saya belajar kitab Burhatun Nasihin dengan almarhum Tuan Guru Haji Hashim, Madrasah Manabiul Ulum, Pondok Penanti. Kitab Burhatun Nasihin ini istimewa. Dengan Pak Ngalih, Tuan Guru Haji Saleh saya belajar. Dengan Tuan Guru Haji Hashim saya belajar. Kitab yang sama. Dengan Tuan Guru Haji Abdul Latif Fatih saya belajar. Dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati saya belajar. Jadi
Saya kata, kitab ni ya, nak jelaskan di sinilah. Sebab itu mendapat syarah-syarah yang lain. Ketika saya bertanya dengan Tuan Guru Haji Hashim almarhum, dia menyatakan ini menguatkan hujah. Ada sebahagian daripada ulama menyatakan inilah dia maksud orang Budian. Manusia daripada Bani Israel yang Allah terima doanya agar dia tidak kelihatan oleh manusia biasa. Kita kata rugilah, memang rugilah. Dia ketinggalan. Ketinggalan dari segi kemajuan. Dia akan ketinggalan punya. Dia tidak dalam, kita kata dalam arus perdana, dia tetap ketinggalan. Ada kelebihan tak? Ialah kelebihannya itu dia terselamat daripada menjadi mangsa pembunuhan. Wallahu a'lam bisawab. Nak jelaskan di sini salah satu daripada pandangan dan pendapat kedudukan orang Budian itu sendiri. Baik, saya kemukakan lagi antara yang terakhir lah. Benda ni kalau nak dibahas panjang, berjela-jela tak habis. Berjela-jela panjang tak habis. Saya nak kemukakan seperkara lagi. Ada hadis riwayat Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bermusafir bersama dengan seorang dan beberapa orang sahabat. Jadi dalam permusafiran itu maknanya baginda Muhammad SAW berhenti seketika. Ada menyatakan Rasulullah berhenti di suatu tempat namanya Ghadir Khum. Jadi daripada Mekah ke Madinah, laluan pantai, dia memang ada tempat-tempat hentian, R&R, rehat dan rawat. Antara R&R yang masyhur namanya Ghadir Khum. Ghadir Khum ataupun Ghadir Khum, tempat R&R, rehat dan rawat. Berhenti seketika. Kadang-kadang Rasulullah bermalam di situ. 460 km Mekah ke Madinah dengan menaiki unta. Memang mengambil perjalanan masa yang panjang. Apabila berhenti di situ, maka sahabat ini pun ambil air. Perkara pertama, dirikan kemah, kumpul air. Di Ghadir Khum tu, itu memang dia oasis, wadi ada air. Jadi dia cedok air sikit, cedok. Ketika dia cedok air tu, dia dengar satu suara orang lelaki. Suara orang lelaki yang bertengkar. Dengar suara orang lelaki bertengkar. Tapi suara tu datang daripada Rasulullah. Dia sedang cedok air ni, masukkan dalam gherbah, masukkan dalam bekas yang buat daripada kulit unta. Ya, kita kata baldi lah, tapi kulit unta. Masuk, dengar suara laki-laki bergaduh. Laki-laki mana satu? Dengar. Itu arah daripada Rasulullah. Tak apalah. Setelah itu penuh, dia pun bawa ke kemah. Rasulullah SAW tanya, ada air Bilal? Namanya Bilal. Ada air? Ini bukan Bilal bin Rabah, seorang lagi. Ada air Bilal? Ada. Silakan ya Rasulullah. Rasulullah pun ambil air itu untuk berwudu. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya. Aku nak tanya apa? Tadi masa aku cedok air itu, aku dengar daripada arah kedudukan kau, suara laki-laki bergaduh, bertengkar. Suara siapa? Rasulullah SAW menjawab, suara jin. Jin, suara jin. Kelompok jin yang begitu ramai di sini. Jadi mereka bertengkar untuk memilih kawasan macam gangster. Maka Rasulullah tetapkan jin Islam duduk di kawasan pergunungan. Kaki bukit, tengah bukit, kemuncak bukit. Jin kafir pergi duduk dekat lembah sana, jauh sana. Lembah-lembah yang dekat dengan laut. Jadi Ghadir Khum tu dekat dengan laut lah perjalanan.
antara Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW buat keputusan. Maka jin akur. Jin kafir pun takut. Maka jin kafir pun berundur. Jin kafir duduk di kawasan lembah berdekatan dengan pantai. Jin Islam ditempatkan di tempat istimewa, kaki bukit dan pergunungan. Itu penjelasan daripada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kata lain, itulah timbul persoalan apabila pergi ke lautan, kita jumpa hutan tu kawasan gunung. Jumpa pula tu jin Islam. Adakah dia bunian? Terpulang kerana pendapat yang pertama yang masyhur, orang bunian itulah daripada kelompok jin. Ada pun pendapat yang tidak masyhur sebagaimana yang dinyatakan tadi. Sidang pendengar yang budiman lagi yang dirahmati Allah, dah 1 jam saya kira bicara. Lebih baik saya serahkan kepada Ustaz Herwan. Sila Ustaz Herwan. Kalau ada 1-2 cukuplah pertanyaan. Mungkin Ustaz Herwan ada masa akan datang, kita akan kemukakan lagi kuliah berhubung tentang hal ehwal jin. Kuliah hal ehwal jin ni dulu saya belajar ni lama, banyak perkara sebenarnya. Ustaz, maaf saya nak tanya, anak dari kecil ada kawan alam lain, tak ada masalah ke? Saya pernah dengar anak bercakap dengan seseorang, saya tegur, abang main dengan siapa? Jelas dalam masyarakat Arab tersebut, kalau anak ni dia bermain, yang kawan dia menyatakan itu jenis al-arwah, dia jin, tapi jin itu dikenali dengan nama al-arwah. Jadi tak ada masalah ke? Tak ada masalah ke? Cuba hindarkan. Cuba hindarkan. Atas nasihat Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syafi'i. Cuba hindarkan. Imam Asy-Syafi'i cukup marah kalau kita bersahabat dengan jin. Kerana nas-nas Al-Quran dia kata dah jelas. Mereka yang bersahabat dengan jin ini akan mirip kepada fahaman Mu'tazilah yang akan mengganggu soal akidah. Jadi ada lagi kita, Ustaz, betul ke ada orang boleh kahwin dengan orang bunian? Yalah, terima kasih di atas persoalan-persoalan yang dikemukakan. Ini cerita, cerita ni kalamul khabar. Kalamul khabar. Boleh percaya, boleh tak percaya. Yalah. Ada seseorang yang dia percaya pada saya. Dia berjumpa dengan saya. Dia melantik saya sebagai ketua rombongan pernikahan. Saya setujulah. Kerana saya tahu dia sahabat baik saya, seorang ustaz, tak nak cerita siapalah. Jadi saya pun tanya dengan dia, dekat mana kita nak pergi hantar nak pernikahan ni, kat mana? Dia kata dekat Gunung Gua Tempurung. Kenapa kat situ? Sebelum sampai Ipoh, daripada Tapah, sebelum sampai Ipoh, nanti akan keluar dekat Simpang Pulai. Kan kita akan melalui Gua Tempurung tu. Kat situ orang asli ke? Saya kata, kita tahu ada orang asli tak? Dia kata nanti kereta kita parking dekat tempat hentian sebelah tu. Kita turun, biasanya plus ada pintu kat bawah tu dibuka. Kita lalu, kita jalan, nanti ustaz tahulah, sampailah ke situ. Ini nak pergi nikah dengan orang bunian. Jin lah pada saya, bunian tu jin lah. Yelah, dia kata. Saya kata, kenapa mesti aku? Kerana orang bunian tu sebut nama ustaz. Biarlah ustaz nak pihak ketua kumpulan. Jangan.
dalam mazhab Syafi'i, saya kata ada segelintir kecil yang mengharuskan. Imam Syafi'i sendiri mengharamkan, melarang. Dalam mazhab Maliki, makruh. Dalam mazhab Imam Ahmad Hanbal, haram. Dalam mazhab Hanafi, makruh. Jadi, baiklah, dalam mazhab Syafi'i ada kalangan Asy-Syafi'iyah yang mengharuskan. Tapi mazhab Maliki mengatakan makruh. Ya. Pun begitu, ada yang mengharuskan. Makruh tu kerana tak sekufu, tak sejenis, akan menjadi mangsa. Yang sekufu, yang sejenis pun bergaduh, istilahnya begitu. Jadi dengarlah, saya tak apalah. Apa yang saya nak nyatakan lagi, saya menolak sama sekali. Saya tolak, cukuplah. Persoalannya kenapa mesti babitkan nama Ustaz Haji Hanafiah? Begitu ramai mufti ada, suruhlah mufti jadi ketua. Contoh. Kenapa mesti kita kan? Jadi saya menolaklah, saya kata tak perlulah. Dan saya datangkan hukum Imam Syafi'i tak kasih sama sekali. Yang mengharuskannya pun, ya, sebahagian, segelintir kecil, tak ramai. Yang lain semua hukumnya makruh kerana tidak sekufu. Kenapa? Kerana jenis berbeza. Jenis tanah tak boleh dengan jenis haba, bahan panas. Tak sama. Jadi, ada persoalan, maknanya apabila diharuskan tu maknanya bolehlah. Apa akan jadi kalau manusia ni jenis tanah berkahwin juga dengan jenis jin? Datanglah pendapat, ada pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, syarah kepada hadis yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Al-Jami'us Shaghir, yang menyatakan ada pendapat apabila manusia kahwin dengan jin, dia akan melahirkan satu etnik yang di antara jin tidak, manusia tidak. Boleh ke? Jadi hasilnya tu disebut bunyian. Kerana dia berada di dua alam. Itu satu pendapat. Itu lantaran idea, boleh dengar, tapi tidak disepakati. Saya kata di sini. Maknanya hasil perkahwinan manusia dengan jin, maka mewujudkan satu, kita kata, etnik baru yang ada pendapat menyatakan inilah namanya bunyian. Bunyian terhasil daripada perkahwinan manusia dengan jin. Persoalan-persoalan itulah. Jadi, kita nak membicarakan benda yang tak nampak. Kita nak membicarakan benda yang tak nampak. Apa pun, kalau kita lihat hujah keterangan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Asy-Syafi'i menyatakan jin yang kita nampak, jin yang kita nampak itu sebenarnya jin yang tasawur dan tasyakul, merupa dan membentuk seperti manusia. Dia bukan bentuk sebenar. Hujah Imam Asy-Syafi'i, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam bentuk rupa sebenarnya lain. Tetapi apabila menyampaikan wahyu yang kita faham, hadis 40 Imam An-Nawawi susun, yang mula-mula sekali hadis itu. Dan hadis yang kedua, hadis Jibril, yang mana Jibril datang mengajar Rasulullah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nampak wajah Jibril alaihissalam itu seperti seorang pemuda berserban, berjubah putih. Dengan kata lain, Jibril pun tasawur, tasyakul. Apabila masuk ke alam manusia,
Apabila masuk ke alam syahadah, alam penempatan manusia, Jibril alaihissalam pun tasawur, menyerupa, tasyakul, membentuk seperti seorang pemuda berserban putih, berjubah putih. Begitulah jin. Jin asal kejadiannya apa panas. Apabila dia masuk ke alam manusia, alam syahadah, sebenarnya itu bukan rupa bentuk sebenar jin. Jin itu tasyakul dan tasawur, membentuk dan menyerupa seperti manusia. Kena faham kali. Jadi kalau kita ni berkahwin dengan jin, kita kena tipu je. Kerana itu bukan bentuk rupa dia sebenar. Dia jenis lain. Dia tasyakul dan tasawur. Imam Syafi'i bahas panjang perkara ini. Dia kata jangan sampai manusia tertipu. Orang kata kahwin orang Bunian, lawa, jin ni lawa. Kena tipu je. Dia bukan jenis itu. Jenis manusia ni jenis lain. Ada rupa, ada bentuk, ada saiz, bergebu. Nanti kita akan bahaskanlah pada pertemuan-pertemuan yang lain. Saya boleh bahaskan perkara ini sebagaimana kenapa Imam Asy-Syafi'i larang sangat. Dasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Dan kita nak tahu je kenapa ulama lain mengharuskan pula bersahabat. Sehingga wujud satu kelompok namanya Mu'tazilah yang orang kata beria-ia sangat dengan jin ni. Wallahu a'lam bissawab. Apapun nanti boleh berhubung dengan Ustaz Herman. Berhubung dengan Ustaz Herman untuk kita buat kuliah lanjutan. Terakhirlah sebelum saya menutup tirai. Ya. Terakhir. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Istariqulaha fa inna biha an-nazrata. Hendaklah kamu merawat, mengubati dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jelas Rasulullah sebut. Istariqulah. Rawat, ubat, syifa dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi sesiapa yang diganggu oleh makhluk jenis jin. Ialah apabila dia dah mula menyesatkan kita, namanya syaitan. Apabila dia nak bunuh kita, namanya ifrit. Jenisnya jin kerana tak nampak. Maka Rasulullah SAW menyatakan ubat, rawat, syifa dengan ayat-ayat suci Al-Quran apabila kita sedar kita ini diganggu oleh makhluk halus dari jenis jin. Sama ada gangguan itu merupakan syaitan ataupun gangguan tu memang nak bunuh kita, iaitu ifrit. Kerana Rasulullah menyatakan an-nazar, pandangan jin ini bahaya. Rasulullah menyatakan pandangan jin ini bahaya. Al-ain, itu datang namanya sihir al-ain. Kenapa pandangan jin itu bahaya? Kerana jin itu daripada api. Jadi pandangan mata manusia ni orang kata mata air, mata baik. Tapi kalau jin tu dia pandang kita, dia niat jahat dengan kita, pandangan mata jin itu adalah api panas yang boleh membunuh manusia. Sebab itu apabila kita merasai ada kelainan pada tubuh kita, khususnya lah penglihatan kita, pendengaran kita, deria sentuh hidung kita, apa terasa tak sedap apa semua. Setelah kita berjumpa dengan doktor, doktor menyatakan
tak ada apa ni. Tuan-tuan berhubung dengan Ustaz Herman, dia muda lagi. Pusat rawatan dia. Saya ni Ustaz Hanafi dah tua. Nanti Ustaz Herman dia ada kaki tangan dia yang akan meruqyah, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana kita tak nampak syaitan. Kita tak nampak ifrit. Tetapi apabila ifrit tu, kata Rasulullah, sudah mula memerhatikan kita, ada niat jahat dengan kita, maka perhatian mata syaitan ifrit itu lebih tajam daripada mata pedang. Berganda-ganda tajamnya. Amat berbahaya. Datanglah namanya sihir al-ain, yang boleh meragut nyawa kita dan boleh menyebabkan sebelah tubuh kita ni mati. Kita kata stroke. Angin ahmar. Itu sebenarnya angin ahmar tu daripada pandangan jahat syaitan, jenis jin, begitu juga disebut ifrit. 1 jam 23 minit untuk pertemuan kali pertama. Saya rasa cukuplah sekadar itu dulu. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.